Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ini satu dapatan dan kupasan yang pastinya membuatkan Anda terkejut dengan sikap Azmin Ali. Sebelum ini, Azmin Ali sebagai pembuka kepada bicara dan supaya Anda dapat memahami plotnya, sebelum ini Azmin Ali ialah ahli PKR dan beliau adalah orang penting dalam PKR. Jawatan beliau di PKR bukan calang-calang. Beliau ialah timbalan Presiden Parti PKR, orang nombor 2 di PKR, yang mana pastinya beliau mengimpikan untuk menjadi ahli nombor 1 dalam PKR untuk dapat menggantikan jawatan Anwar Ibrahim kalau sudah tiba waktunya. Tetapi kerana ketidaksabaran, kata netizen, mereka mengandaikan ketidaksabaran Azmin Ali menjawat jawatan pengerusi ataupun presiden PKR, akhirnya beliau bertindak mengkhianati parti PKR yang telah mengangkat nama beliau, telah menjadikan beliau orang besar, telah menjadikan beliau dikenali di seluruh Malaysia. Akhirnya beliau khianati. Dan kini Azmin Ali bersama dengan Pakatan Perikatan Nasional dan kini bersama dalam Parti Bersatu. Tak sampai 3-4 tahun bersama dengan Parti Bersatu, dan yang lebih menggembirakan Azmin, tak sampai 3 tahun pun beliau kini mempunyai jawatan yang bukan calang-calang dalam Parti Bersatu. Tetapi nampaknya menurut apa yang kita dapat sumber Harapan Dairy ini, nampaknya sikap Azmin Ali tidak berubah apabila beliau tetap diandaikan mengimpikan jawatan tinggi semata-mata. Tak sanggup downgrade diri, Azmin didakwa tolak jawatan Setiausaha Agung Bersatu. Diberi peha nak kepala, diberi betis nak peha pula. Menjelang pemilihan Bersatu Oktober ini, Datuk Seri Azmin Ali dilapor menolak tawaran Presiden parti itu Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi jawatan Setiausaha Agung. Azmin yang merupakan Ketua Bersatu Selangor itu memaklumkan beberapa ketua bahagian Bersatu Negeri berkenan penolakan tawaran tersebut, lapor FMT yang memetik sumber. Azmin dengan penuh prinsip menolak jawatan berkenan dan mahu fokus kepada Perikatan Nasional Selangor yang diketuainya dalam misi menawan negeri itu pada pilihan raya akan datang. Namun, ada juga desas-desus mengatakan Azmin tak sanggup downgrade dirinya daripada menang timbalan Presiden PKR untuk jawatan Setiausaha Agung, kata sumber itu kepada FMT. Maknanya sumber ini cuba menjelaskan bahawa Azmin Ali sebenarnya mengimpikan sekurang-kurangnya menjadi orang nombor 2 dalam Parti Bersatu, iaitu menjadi timbalan presiden. Takkanlah dia downgrade pula kan? Dulu dia timbalan presiden PKR. Kini dia hanya jadi Setiausaha Agung pula. Pada 13 Julai lalu, Bersatu memperkenalkan 5 barisan pemimpin tertingginya menjelang pemilihan parti itu Oktober depan. Setiausaha Agungnya sekarang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, akan dinaikkan pangkat ke jawatan timbalan presiden. Parti itu turut mencadangkan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang kini timbalan presiden, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Dr. Rajijuddin untuk dilantik sebagai naib presiden, manakala Azmin dicadangkan sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Saudara, kalau betul apa yang dilaporkan di Harapan Daily ini, tak sanggup downgrade menjadi puncak Azmin menolak jawatan Setiausaha Agung Bersatu, maka benarlah kata netizen, dia sukar untuk meninggalkan sikap lama, yaitu menginginkan, mengidamkan sesuatu yang lebih besar. Betul jugalah kan, kalau ikut betul, Azmin Ali ini dulu bukan calang-calang. Dia ialah timbalan presiden, bukan sekadar naik presiden, bukan sekadar Setiausaha Agung. Beliau timbalan presiden yang mana boleh menggantikan presiden pada bila-bila waktu kalau nak bertanding.
tapi tiba-tiba pula hanya ditawarkan sebagai setiau zanggung bersatu. Ada yang kata, tak mahu bersyukur kah sudah diberi jawatan? Kamu tu orang baru dalam parti bersatu, kata mereka. Kenapa tak sanggup menunggu ke? Kata mereka lagi. Apa pula pendapat anda semua untuk isu kali ini? Adakah dengan ini Azmin Ali akan pindah lagi? Itu persoalannya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya nak kongsi dengan anda semua. Ini sebabnya Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal digantung selama 6 bulan di Parlimen. Walau bagaimanapun sebelum saya dedahkan, punca sebenar Wan Ahmad Kamal, Ketua Pemuda Perikatan Nasional ini digantung sebagai ahli Parlimen selama 6 bulan, saya nak kongsi kepada anda semua satu lagi komen daripada ahli Parlimen ataupun Ketua Pengerusi Amanah Kedah, iaitu Datuk Dr. Ismail Saleh. Beliau menyifatkan penggantungan Ahmad Kamal, penggantungan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal sebagai sejarah baharu buat Parlimen Negara. Ini sejarah baharu, manakan tidak dia bukan sejarah baharu kalau ini kali pertama orang muda digantung 6 bulan. Paling lama kita dengar 3 hari. Yang ini setengah tahun tak boleh hadir ke Parlimen. Ada netizen kata, harap-harap gajinya pun digantung. Jangan tak hadir Parlimen tapi dibayar pula gaji, kata mereka. Diharap kerajaan mengambil tindakan juga terhadap allowance dan gajinya, kata netizen. Tindakan yang dikenakan terhadap Wan Ahmad Faisal itu sebagai satu pengajaran kepada ahli-ahli Parlimen yang lain, kata beliau. Saya kira ini satu pengajaran kepada ahli-ahli Parlimen supaya lebih berhati-hati dan menghormati Parlimen dan perlembagaan sekaligus menyedari bahawa negara ini, walaupun dalam Parlimen ada undang-undang. Saudara, ada netizen kata jangan jadikan Parlimen sebagai tempat menyebar fitnah, jangan menyebarkan perkara yang tiada kesahihannya, apalagi surat layang. Kata netizen, walaupun di Parlimen tidak boleh didakwa, tetapi janganlah sampai membawa kepada kekeliruan kepada rakyat Malaysia. Saudara, ini sebabnya Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal digantung Parlimen selama 6 bulan. Rupa-rupanya beliau digantung selama 6 bulan ekoran. Usul Jabatan Perdana Menteri JPM kerana membangkitkan surat layang ketika perbahasan. Wan Ahmad Faisal telah pun menggunakan surat layang sebagai data sokongan kepada perbahasan beliau. Sehingga netizen kata, kalau guna surat layang siapapun boleh cipta, katanya tiada yang boleh dipertanggungjawabkan. Surat layang itu terkait dakwaan ke atas penjawat awam dengan maklumat yang tidak dapat disahkan. Jadi ini perlu diatasi dengan segera. Keputusan itu dibuat setelah usul tersebut diluluskan dengan undian 110 anggota Parlimen. Saudara-saudara sekalian, penggantungan selama 6 bulan itu dibuat melalui undian belah bahagi. Saudara, beberapa komen daripada netizen saya ingin kongsi dengan anda supaya anda juga dapat memberikan komen dalam ruangan komen video ini. Ada yang kata, alamak Azalina, perlukah gantung pelakon Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal ni? Dia selalu cakap itu, cakap ini dan yang bukan-bukan. Kami dah biasa dengan lakonannya, kata beliau. Biar dia berlakon. Kami rakyat bukan bodoh. Kami boleh beza kebenaran, ketipuan, borak saja atau kabar angin. Selagi percakapan YB-YB di Parlimen tidak menyentuh 3R, biarlah mereka cakap apapun yang mereka ingin. Dengan begini, kami rakyat barulah dapat membezakan seseorang YB adalah wakil rakyat atau wakil dari rakyat atau wakil dari hutan, katanya. Tapi ada netizen kata mereka tidak setuju dengan komen ini. Mereka mahu kalau segera diambil tindakan supaya tidak jadi ikutan dan tidak menjadi barah di dalam Parlimen. Orang kata jangan sampai nila setitik merosakkan susu sebelanga. Jangan sampai permulaan yang buruk menjadi ikutan sehingga ke akhir hayat. Black Hawk kata, tak bolehlah gantung mat jargon sebab tanpa mat jargon mata wang ringgit tak dicetak lebih banyak, katanya. Red Parrot kata
penunggang. Red Parrot kata kena lebih tegas after this. They always behave unruly and stern action must be taken if opposition cross the line, katanya. The opposition MP always make noise in August House, and by doing so, they believe they will be like a hero in the eyes of their supporter, kata Red Parrot. Borneo 72 pula kata, bagus, biasanya beginilah yang harus dibuat, katanya. Mr. Sakau kata, jabatan Perdana Menteri perlu lebih tegas lagi kepada semua ahli-ahli parlimen yang lain. Pink Marlin kata, Alhamdulillah, Kotaro Minami dengan lebih kasar mengatakan padan muka. Saudara, netizen memang tahu bahawa ahli-ahli parlimen boleh menggunakan apa saja hujah di parlimen. Mereka tidak boleh didakwa di mahkamah atas apa sahaja yang mereka cakap di parlimen. Tetapi ada dua cara, tarik semula kata-kata ataupun mereka boleh digantung dengan undi belah bahagi melalui usul. Jadi hari ini sidang Dewan Rakyat Parlimen telah membuat satu sejarah besar apabila Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung parlimen selama 6 bulan. Walau bagaimanapun kita dikejutkan dengan insiden ahli parlimen pembangkang menyambut keputusan Dewan Rakyat menggantung Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dengan membaca kunut nauzila hari ini. Bacaan doa yang lazimnya dibuat oleh umat Islam bagi mendoakan musuh agama atau dalam situasi perang itu dipimpin Zulkifli Ismail Perikatan Nasional Jasin yang juga salah seorang pemimpin PAS Melaka. Wan Ahmad Faisal sah digantung daripada menghadiri sidang parlimen selama 6 bulan ekoran usul jabatan Perdana Menteri kerana membangkitkan surat layang ketika perbahasan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dapat satu berita yang memang sukar ditelan oleh Perikatan Nasional maupun Wan Faisal Wan Ismail, iaitu ahli parlimen Machang. Pengajaran yang besar, pengajaran yang harus dipelajari oleh beliau. Muda lagi, akhirnya kena pada beliau. Akhirnya Wan Faisal kena gantung sebagai ahli parlimen selama 6 bulan. Saudara-saudara sekalian, ahli parlimen ini akhirnya sah digantung 6 bulan. Ahli parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sah digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan bermula hari ini. Ia susulan dakwaan Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN itu mengenai dalang sebenar di sebalik pengambil alihan Malaysia Airport Holding Berhad hanya berdasarkan maklumat dari surat layang. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengumumkan keputusan itu selepas undian mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Seramai 110 ahli parlimen bersetuju, manakala 63 tidak bersetuju selepas undi belah bahagi dijalankan, manakala 3 tidak mengundi dan 46 tidak hadir. Nah, yang tidak hadir 46 ni siapa agak-agaknya? Kalau 46 ni hadir, boleh juga bantu Wan Ahmad Faisal. Tapi nampaknya kerajaan menang di parlimen sekarang ini. Usul berhubung penggantungan Wan Ahmad Faisal dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said. Usul itu menyatakan Wan Ahmad Faisal membawa perhatian suatu surat layang yang tidak dapat dikenal pasti identiti pengadu dan kesahihan maklumatnya. Tuduhan tidak berasas itu bukan sahaja memberi kesan buruk kepada individu yang didakwa, tetapi juga secara umum kepada pegawai agensi di bawah kementerian yang mungkin teraniaya. Dakwaan Wan Ahmad Faisal juga disifatkan satu perbuatan yang seolah-olah menjatuhkan martabat pegawai agensi di bawah kementerian yang bertungkus lumus dalam membantu anggota pentadbiran dalam membangunkan Malaysia. Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu turut dianggap
mengeluarkan kenyataan dan dakwaan yang serius serta bertindak membangkitkan perasaan melawan kuasa kerajaan. Semasa sesi perbahasan di Dewan Rakyat pada 1 Julai lalu, Wan Ahmad Faisal menuntut penjelasan berhubung keputusan penjualan sebahagian saham MAHB selepas beliau dikatakan menerima satu surat layang mendedahkan dalang di sebalik keputusan berkenaan. Tidak pernah mana-mana ahli parlimen membawa surat layang sebagai asas hujah di Dewan Rakyat. Wan Ahmad Faisal secara terbuka turut menamakan individu terbabit yang didakwanya pegawai atasan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Sebelum itu, Wan Ahmad Faisal mengemukakan usul tergempar bagi menggesa penangguhan atau pembatalan penjualan sebahagian saham MAHB kepada syarikat berkait BlackRock Global Infrastructure Partners GIP. Namun, usul itu ditolak Johari Abdul. Saudara-saudara sekalian, ada orang kata, baguslah, berehatlah kepada Wan Ahmad Faisal. Ada juga yang mencadangkan supaya beliau mengambil cuti dan muhasabah diri. Apa pula komen anda? Tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Akhirnya, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia bersuara buka cerita mengapa beliau menyertai PAS, tidak menyertai DAP, tidak menyertai PKR, tidak menyertai Parti Pejuang, tidak juga menyertai parti-parti yang lain. Rupa-rupanya ini niat beliau nak menyertai PAS. Tapi sebelum itu, nak ditanya kepada anda semua, agak-agak adakah Adun Rembia ini akan dikenakan pampasan saman oleh Parti UMNO? Karena beliau bukan dipecat. Anda harus ingat, beliau hanya digantung keahlian. Bukan gantung keahlian, beliau hanya digantung sebagai ahli UMNO. Jadi dengan itu, beliau masih terikat dengan undang-undang UMNO. Dan kini, apa yang berlaku? Seingat kita, UMNO pernah membuat satu undang-undang atau pindaan pampasan saman kalau orang itu tak kena akta lompat parti tapi meninggalkan parti UMNO ataupun memberikan sokongan kepada yang berlainan. Kalau tak silap, UMNO sudah menggubal peraturan mereka mengenakan denda 100 juta ringgit kalau bersama parti lain. Nah, kalau itu kena kepada Adun Rembia ini, menggelupur habislah dia. Nak cari mana 100 juta itu? Dan untuk makluman anda, sudah ada duluan yang mana parti itu menang dalam tuntutan pampasan saman apabila meninggalkan parti asal, yaitu Zuraida Kamarudin. Parti PKR yang telah dikhianati oleh Zuraida telah menang saman pampasan apabila beliau meninggalkan Pakatan Harapan PKR pada waktu 2000 pada waktu langkah Sheraton. Dia telah kalah dalam tuntutan saman itu dan sedang dalam rayuan. Itu kalau tak silap 10 juta. Kalau ini 100 juta, muflislah Adun Rembia kalau benar-benar menang pula UMNO dan dia pula terpaksa membayar pampasan tersebut. Ada netizen kata, apa dan mukalah, jangan hanya didenda 100 juta kata mereka, tapi lebih baik digoreng sekali sampai enak rasanya kata mereka. Walau bagaimanapun, Adun Rembia ini, yaitu Datuk Muhammad Jailani Khamis, menjelaskan keputusannya menyertai PAS adalah untuk sama-sama berjuang dengan rakyat yang berdepan kesusahan ketika ini. Bercakap tentang kesusahan ketika ini, banyak kali Walaun dan juga penyokong Pakatan Harapan Kerajaan Madani Perpaduan bersisi soal jawab dalam media sosial. Penyokong Walaun ataupun penyokong Walaun ini, mereka sering kali kata berdepan kesusahan. Manakala penyokong Pakatan Harapan atau Kerajaan Perpaduan mahu supaya Walaun tulis dan senaraikan kesusahan yang mereka maksudkan itu.
dan mesti ada bukti data bahwa mereka memang jadi susah. Tapi sampai sekarang ini belum lagi saya nampak mereka berjaya memaparkan kesusahan yang benar-benar mereka hadapi itu. Kerana bila mereka paparkan, kembali semula kepada muka mereka, kembali semula kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang pernah memimpin negara ini dahulu. Cuba salahkan Anwar Ibrahim, rupa-rupanya kena balik pada mereka. Menurut Adun Rembia ini, tindakan yang diambil itu juga bertentangan dengan langkah 6 ahli parlimen dengan menyertai daripada Parti Bersatu yang menyokong pimpinan Anwar Ibrahim yang mengatakan atas faktor peruntukan. Kata Adun Rembia ini, saya pindah tukar parti untuk memilih. Susah bersama rakyat. Kalau rakyat susah, dengan dasar-dasar kerajaan yang menekan ini, kita susah bersama-sama dan senang juga bersama-sama ketika sidang akbar di parlimen pada Selasa. Namun netizen pula menyoal. Kata netizen, ini bukan pasal peruntukan yang kamu mau sebenarnya. Bukan juga soal nak senang-senang, susah-susah dengan rakyat, sama-sama susah. Tapi kamu sudah dapat hidu yang kamu tidak akan dicalonkan lagi. Pilihan raya akan datang untuk mewakili UMNO, PKR maupun siapa-siapalah. Jadi satu saja yang boleh menyelamatkan survival politik kamu ialah menyertai parti PAS, kata netizen. Tapi belum tentu lagi. Mungkin malang akan menimpa lebih besar kepada Muhammad Jailani, Adun Rembia ini, karena belum tentu beliau akan bertanding atas tiket PAS. Mana tahu pas waktu itu sudah mempunyai calon yang lebih baik daripada dia. Dan orang tahu, orang yang lompat parti ini, orang tak suka. Orang yang lompat-lompat parti ini dibenci orang. Jadi mungkin disangka dia dapat bertanding di PAS, parti PAS kalau pindah. Tapi rupa-rupanya itulah macam yang kita cakap tadi. Sudah terlepas daripada mulut singa, masuk pula di mulut buaya. Jadi saudara-saudara sekalian, tambah Muhammad Jailani, beliau sebelum ini pernah menghantar surat kepada lembaga UMNO untuk memecat keahliannya daripada parti yang sinonim dengan orang Melayu itu. Dia nak gunakan isu pecat itu, tapi rupa-rupanya dia tak berjaya gunakan isu itu. Itulah kan. Dia ingat Zahid Hamidi itu tak pintar. Zahid Hamidi lagi pintar sebenarnya. Kata beliau, saya sudah minta cara baik tetapi digantung keahlian. Ibaratnya kamu kawin dengan saya tapi kamu siksa saya gantung tidak bertali, katanya. Buat salah, salahkan orang. Inilah dia kan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe untuk isu kali ini. Ditambah lagi, kata Adun Rembia ini, mereka sekat peruntukan kawasan DUN dan rampas pejabat saya. Macam mana saya nak berkhidmat soal? Ya lagi, itulah. Buat salah tak fikir-fikir. Sudah kena baru tengada. Memanglah kan, kamu dah digantung. Bukan lagi ahli UMNO. Wajarlah pejabat kamu dirampas dan peruntukan kamu juga disekat. Sementara itu ditanya sama ada kedudukannya di Dewan Undangan Negeri Melaka masih di blok kerajaan atau sebaliknya, Muhammad Jailani berkata tempat duduknya terpinggir. Janganlah terpinggir saja kan, terus kasih keluarlah dari Dewan, lagi bagus untuk katak lompat ini. Netizen dan penduduk rakyat Malaysia nih memang dah bosan dah melihat orang lompat-lompat parti nih. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan pada Selasa mengumumkan Muhammad Jailani menyertai parti itu secara rasmi. Menurut Taqiyuddin, keahlian Muhammad Jailani yang juga wakil rakyat UMNO yang digantung keahlian selama 6 tahun itu diterima pada 10 Jun tahun lalu. UMNO tahun lalu dilapor menggantung keahlian Muhammad Jailani selama 6 tahun kerana didakwa melakukan sabotaj terhadap parti kerana dengan sengaja hadir pada majlis pengumuman calon Perikatan Nasional bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram di Bakri Johor. Muhammad Jailani sebelum ini didesak meninggalkan UMNO dan menyerahkan kerusi Dewan Undangan Negeri Rembia disandang berikut ketindakannya menyertai Perhimpunan Parti Pembangkang sejak pilihan raya umum ke-15 lalu.
Beliau yang menang pada PRU14 atas tiket Parti Keadilan Rakyat PKR antara 4 adun Pakatan Harapan PH yang melompat menyokong Barisan Nasional BN bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada Mac tahun 2020. Beliau kemudian dikatakan dipecat parti itu sebelum mengumumkan menyertai UMNO bagi membolehkannya dipilih bertanding semula mewakili BN pada PRN 20 November tahun 2021. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Memang betul-betul boleh sabotaj pemulihan ekonomi madani. Perikatan Nasional PAS seringkali mengatakan ekonomi negara dalam keadaan ini, itu, dan selalu cakap pula negatif tentang ekonomi negara. Tapi rupa-rupanya, drama katak dan kerangga Perikatan Nasional PAS sabotaj pemulihan ekonomi madani. Mengapa waktu ini dipilih untuk PAS mengumumkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia Datuk Muhammad Jailani Khamis melompat setahun lalu, walhal tak akan mengubah apa-apa pun. Sebabnya, PN PAS cuba menutup kejayaan kecil formula ekonomi madani yang sudah menunjukkan momentum yang baik. Berita katak lebih menarik perhatian rakyat. Kalau momentum ini terus kekal, insya-Allah ekonomi kita akan makmur, walau akan gigit jari, dan ekonomi Malaysia dapat diselamatkan. Ekonomi kini berkembang 4,2% suku pertama 2024. Melebihi jangkaan awal ekonomi 3,9%. Pelaburan diluluskan tahun 2023 terbesar dalam sejarah. Prestasi ringgit kedua terbaik di Asia selepas India kini. Kadar pengangguran rendah. Inflasi berjaya turun dari 4% ke 1,5% dan kini 2% OPR. Kekal 3% kali ke-7. JP Morgan naik taraf rating Malaysia setelah 6 tahun. Kerana perkembangan ekonomi yang sangat memeranjatkan. Bursa memecahkan paras psikologi FBM KLCI 1,600 mata dan kini bullish serta disasarkan mencapai 1,700 mata. Malaysia kini jadi hub penting semikonduktor dengan pelaburan masuk puluhan bilion dan Malaysia dianggap pemenang dalam suasana ketegangan China dan Amerika Syarikat AS. Apa rakyat dapat? Anak-anak dapat kerja, gaji lebih baik di sektor tertentu, taraf hidup dapat ditingkatkan. Apabila hasil cukai kerajaan bertambah, kini diurus dengan lebih mantap dan luar biasa, maka lebih banyak dapat dipulangkan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, bantuan sosial, kesihatan, lebih banyak infra dan lain-lain. Dulu, Presiden PAS Hadi Awang dan Kerajaan Tebuk Atap jadikan kerangga sebagai alasan untuk makan gaji buta dan gagal selesaikan isu rakyat dan ekonomi negara. Kini saya yakin Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani PH, BN, GRS, GPS terus kuat bekerja. Tidak kira berapa banyak kerengga menggigit kerana kestabilan kerajaan. Kita patut bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan. Walaupun ada jenis manusia yang susah hati melihatkan segala kebaikan yang kita alami sekarang. Apabila ringgit jatuh, mereka bersorak riang. Apabila mengukuh, mereka alihkan perhatian rakyat kepada hal ehwal katak politik. Rakyat dihasut hanya dengan persepsi
walaupun data dan angka menunjukkan sebaliknya. Jika tidak dirujuk pakar-pakar yang mengukur perkembangan ekonomi dan dengan standard antarabangsa, tidak munasabah kerajaan nak tukar hanya berdasarkan komen di media sosial seperti yang diwar-warkan Perikatan Nasional PAS. Itu sebabnya ada netizen yang memberi nasihat kepada pengikut-pengikut Perikatan Nasional. Mereka kata jangan terpengaruh dengan hanya message-message yang diwar-warkan itu. Kerana mereka sebenarnya hanya ikut-ikutan dan kefahamannya cetek sekali. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.